Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih yang saya ucapkan karena telah sudi menonton video saya pada hari ini. Kali ini saya akan membentangkan video kajian kisah sejarah saya dan rekan-rekan saya yang bertajuk Latar Belakang dan Sejarah Pengubalan Perlembagaan Persekutuan. Kajian ini akan memberikan pendekatan terhadap persoalan latar belakang dan sejarah pengubalan perlembagaan persekutuan. Selain itu, kajian kes ini akan memberi keutamaan kepada asas pembentukan perlembagaan. Seterusnya, sejarah pengubalan perlembagaan persekutuan juga akan turut dikaji. Akhir sekali, kajian akan menguraikan kepentingan mendaulatkan perlembagaan negara. Dalam melaksanakan kajian kesejarah ini, terdapat beberapa objektif yang ingin kami capai. Antaranya ialah, yang pertama, untuk mengetahui asas pembentukan perlembagaan. Yang kedua, untuk mengetahui sejarah pengubalan perlembagaan persekutuan. Dan yang ketiga, untuk mengkaji kepentingan mendaulatkan perlembagaan negara. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, jom kita ke bahagian yang seterusnya. Apakah yang dimaksudkan dengan perlembagaan? Perlembagaan merupakan undang-undang tertinggi yaitu sebagai teras pemerintahan sesebuah negara. Sebelum kedatangan British, negara kita diperintah berdasarkan pemerintahan beraja. Raja memerintah berdasarkan undang-undang dan peraturan yang digubal. Pada zaman British, raja terus diterima sebagai pemerintah yang berdaulat. Selepas merdeka, negara kita mempunyai perlembagaan yang merupakan unsur penting dalam sesebuah negara. Terdapat dua asas pembentukan perlembagaan di negara kita, yaitu Undang-Undang Negeri Melayu dan Undang-Undang Inggris. Seperti yang kita tahu, Kesultanan Melayu Melaka pada zaman dahulu mempunyai undang-undangnya yang tersendiri. Tamsilnya Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Tuntasnya, undang-undang inilah yang menjadi asas kepada pembentukan perlembagaan persekutuan. Antara isi kandungan yang terdapat di dalam Undang-Undang Negeri Melayu ialah raja merupakan kuasa pemerintahan yang tertinggi dan kedudukan raja diperkukuhkan lagi dengan rakyat memberikan taat kesetiaan. Undang-undang dan sistem pemerintahan ditentukan oleh raja. Contoh undang-undang yang wujud pada zaman Kesultanan Melayu Melaka ialah seperti Hukum Kanun Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. Undang-undang ini telah mempengaruhi kandungan undang-undang bertulis di negeri Melayu yang lain. Antara kandungan bertulis tersebut ialah Undang-Undang Kedah, Undang-Undang Johor, dan Undang-Undang 99 Perak. Asas pembentukan yang kedua ialah Undang-Undang Inggris. British memperkenalkan undang-undang di negeri-negeri Selat, NNS, yang dikenali sebagai Charter of Justice. Undang-undang ini diambil daripada undang-undang yang digubal di England. Namun, piagam terpilih yang bersesuaian dengan kegunaan NNS saja digunakan pakai. Contohnya Charter of Justice 1807. Di Sarawak pula terdapat The Sarawak Application of Law Ordinance 1949 yang menggunakan The Common Law of England. Di Sabah pula terdapat undang-undang yang sama disebut Sabah Application of Law Ordinance 1951. Terdapat tiga peringkat undang-undang Charter of Justice yang diaplikasikan di negeri-negeri Selat, yaitu yang pertama, Charter of Justice ke-1 pada tahun 1807 telah digunakan pakai dan mereka telah mewujudkan mahkamah di Pulau Pinang. Charter of Justice kedua pada tahun 1826 telah menyatukan mahkamah di Singapura, Melaka, dan Pulau Pinang. Dan Charter of Justice yang ketiga pada tahun 1855 telah mewujudkan mahkamah Singapura dan Melaka serta mahkamah Pulau Pinang yang masing-masing darinya terdiri daripada satu mahkamah. Institusi pemerintahan beraja diteruskan apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Walaupun begitu, beberapa pindahan disesuaikan dengan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 diperkenalkan dan menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. Perlembagaan inilah yang menjadi asas kepada sistem raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Bahagian 2. Sejarah pengubalan perlembagaan persekutuan tahun 1877 hingga 1957. Semuanya bermula pada tahun 1877 ketika mesyuarat pertama Majlis Negeri Perak yang dipengerusikan oleh Raja Muda Yusuf menjadi titik tolak kepada pembentukan undang-undang negara. Majlis Negeri Perak berperanan untuk menggubal undang-undang bagi negeri Perak. Kemudiannya peran yang sama ini dimainkan oleh semua majlis negeri di negeri Melayu yang lain. Seterusnya pada tahun 1946, undang-undang di negeri-negeri Selat digubal oleh Majlis Undangan Negeri, manakala undang-undang di negeri-negeri Melayu bersekutu digubal oleh Majlis Persekutuan. Sementara itu, undang-undang di negeri-negeri Melayu tidak bersekutu pula digubal oleh Majlis Negeri. Di samping itu, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 merupakan titik penting pembentukan sebuah persekutuan yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Melaka, dan Pulau Pinang. Antara kandungan yang terdapat dalam Persekutuan Tanah Melayu termasuklah pentadbiran, kuasa Raja Melayu, perundangan, dan kewarganegaraan. Akhir sekali, pada tahun 1957 terbentuknya Suruhanjaya Perlembagaan yang dikenali sebagai Suruhanjaya Raid. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 disesuaikan dengan model Westminster yang diambil dari Britain.
Perlembagaan ini berkuat kuasa sejurus selepas kemerdekaan pada 31 Agustus 1997. Perlembagaan ini juga menjadi asas kepada perlembagaan negara kita pada hari ini. Kepentingan mendaulatkan perlembagaan negara. Kepentingan mendaulatkan perlembagaan negara ialah untuk menjamin sistem pentadbiran negara. Hal ini menyebabkan sistem pemerintahan sesebuah kerajaan berjalan dengan lancar dan efisien. Kesannya, ekonomi negara akan terjamin. Justru, kerajaan hendaklah memainkan peranan penting dalam mengekalkan keharmonian negara agar kesucian institusi pentadbiran negara tidak tercemar. Selain itu, ialah dapat meningkatkan imej negara. Hal ini berlaku apabila pemimpin yang jujur memimpin dengan adil dan amanah. Kesannya, keadaan politik negara yang stabil akan menarik minat pelabur untuk melabur di negara kita. Justru, kita hendaklah menjaga maruah negara untuk mengekalkan kemakmuran ekonomi negara. Seterusnya ialah dapat mengekalkan perpaduan kaum. Hal ini berlaku karena pemimpin memainkan peranan dalam mewujudkan komuniti yang saling hormat menghormati antara satu sama lain tanpa mengira latar belakang. Kesannya, keharmonian antara kaum terjamin. Buktinya, program kemasyarakatan dapat dijalankan dengan melibatkan masyarakat berbagai kaum. Kesimpulannya, Perlembagaan Malaysia merupakan undang-undang tertinggi negara. Perlembagaan Malaysia yang digubal menjadi garis panduan dalam sistem pemerintahan, politik, dan pentadbiran negara di samping memberikan jaminan perlindungan kepada rakyat. Perlembagaan merupakan tunjang kepada keamanan dan perpaduan kaum di Malaysia. Permuafakatan sosial yang dipersetujui sewaktu menggubal perlembagaan merupakan persetujuan yang telah diterima oleh berbagai pihak pada ketika itu. Oleh yang demikian, ketinggian perlembagaan seharusnya dijunjung bagi mengekalkan keamanan dan kestabilan negara Malaysia.